Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Mak Fahri bin Tuan Hanizam. Nometrik 10 DTK 19F1051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Biramli. Nombor metrik 10 DTK 19F1032. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nabila Akila binti Muhammad Rusli. Metrik nombor 10 DTK 19F1030. Kami daripada kumpulan 2 hari ini kami akan bentang mengenai pencapaian dalam bidang sains dan teknologi zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Pengenalan. Kekhalifahan Abbasiyah adalah khalifah ketiga yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ia diasaskan oleh sebuah dinasti keturunan bapa saudara Muhammad, Abbas bin Abdul Muttalib, 566 hingga 653 selepas Masihi, dari mana dinasti itu mengambil namanya. Mereka memerintah sebagai khalifah bagi kebanyakan khalifah iaitu dari ibu kota mereka di Baghdad, iaitu untuk era sekarang dikenali sebagai Iraq. Mereka berita selepas menggulingkan khilafah Umayyah dalam revolusi Abbasiyah 750 selepas Masihi bersama dengan 132 Hijrah. Khilafah Abbasiyah mula-mula memusatkan kerajaannya di Kufah, Iraq pada zaman moden. Tetapi pada tahun 762, Khalifah Al-Mansur mengasaskan kota Baghdad, hampir ibu kota Sasania Purba, Ctesiphon. Baghdad menjadi pusat sains, budaya, falsafah dan ciptaan dalam apa yang dikenali sebagai zaman keemasan Islam. Dalam gambar ni kita boleh tengok dalam peta kita tengok saiz kerajaan Abbasiyah pada tahun 850 selepas Masihi. Kemudian gambar kedua, Harun al-Rashid menerima delegasi yang dihantar oleh Charlemagne di mahkamahnya di Baghdad. Lukisan oleh pelukis Jerman Julius Kocher 1827 hingga 1918, bertarikh 1864, menggunakan minyak di atas kanvas. Yang ketiga, kita tengok peta kota Baghdad di antara 767 dan 912 selepas Masihi. Seterusnya, zaman Abbasiyah ditandai dengan pergantungan kepada birokrat Parsi, terutamanya keluarga bermakid, untuk mentadbir luas serta peningkatan kemasukan orang Islam bukan Arab dalam ummah masyarakat nasional. Adat dosan Parsi secara mulus diterima pakai oleh golongan elit pemerintah, dan mereka mula menaungi artis dan cendekiawan. Walaupun kerjasama awal ini, Abbasiyah pada akhir abad ke-8 telah mengasingkan kedua-dua mawali pelanggan bukan Arab dan birokrat Parsi. Mereka terpaksa menyerahkan kuasa ke atas Al-Andalus, Spanyol dan Portugal pada masa kini, kepada Umayyah pada tahun 756, Maghribi kepada Idrisi pada tahun 788, Ifriqiya dan Sisili kepada Aghlabids pada tahun 800, Khorasan dan Transoxiana kepada Samanid dan Parsi kepada Safarid pada tahun 870-an, dan Mesir kepada Khalifah Ismailiyah Syiah Fatimiyah pada tahun 969. Seterusnya, kuasa politik Khalifah adalah terhad dengan kebangkitan wujud Iran dan Turki Seljuk yang menawan Baghdad pada tahun 945 dan 1055 masing-masing. Walaupun kepimpinan Abbasiyah ke atas empayar Islam yang luas secara beransur-ansur dikurangkan kepada fungsi keagamaan seremonial di kebanyakan kekhalifahan, dinasti itu mengekalkan kawalan domain Mesopotamia semasa pemerintahan Khalifah Al-Mukhtafi dan diperluaskan ke Iran semasa pemerintahan Khalifah Al-Nasir. Zaman kebangkitan budaya dan buah Abbasiyah berakhir pada 1258 dengan pemecatan Baghdad oleh Mongol di bawah Hulagu Khan dan hukuman mati Al-Musta'sim. Barisan pemerintahan Abbasiyah dan budaya Islam secara amnya kembali memusatkan diri mereka di ibu kota Mamluk Kahirah pada tahun 1261, walaupun tidak mempunyai kuasa politik dengan pengecualian singkat Khalifah Al-Musta'in Kahirah. Dinasti itu terus menuntut kuasa agama selama beberapa tahun selepas penaklukan Utsmaniyah ke atas Mesir pada tahun 1517. Gambar kita tengok bukti kewujudan Bani Abbasiyah, itu shilling Bani Abbasiyah yang disimpan di Baghdad pada 1244. Kemudian lukisan pengepungan Baghdad oleh Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Seterusnya, sains.
Pemerintahan Harun al-Rashid 786 hingga 809 dan penggantinya memupuk zaman pencapaian intelektual yang hebat. Sebahagian besar ini adalah hasil daripada kuasa skismatik yang telah melemahkan rejim Umayyah. Yang bergantung pada penegasan keunggulan budaya Arab sebagai sebahagian daripada tuntutan legitimasinya. Dan Abbasiyah mengalu-alukan sokongan daripada orang Islam bukan Arab. Telah terbukti bahawa Khalifah Abbasiyah mencontohi pentadbiran mereka seperti yang dilakukan oleh Sassanid. Inilah contoh ilustrasi pada zaman Bani Abbasiyah. Kemudian seterusnya, House of Wisdom atau dikenali sebagai rumah kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab dikenali Bait al-Hikmah, juga dikenali sebagai perpustakaan besar Baghdad. Merujuk sama ada sebuah akademi awam dan pusat intelektual Abbasiyah di Baghdad ataupun perpustakaan peribadi yang besar milik kerajaan. Khalifah Abbasiyah semasa zaman kegemilangan Islam, Baitul Hikmah menjadi subjek pertikaian aktif mengenai fungsi dan kewujudan sebagai akademi formal. Isu yang rumit oleh kekurangan bukti fizikal berikutan kejatuhan Khalifah Abbasiyah pada pergantungan pada pengesahan sumber sastra untuk membina naratif. Baitul Hikmah diasaskan sama ada sebagai perpustakaan untuk koleksi Khalifah Harun al-Rashid pada akhir abad ke-8. Kemudian bertukar menjadi akademi awam semasa pemerintahan Al-Ma'mun atau merupakan koleksi peribadi yang dicetak oleh Al-Mansur, memerintah 754 hingga 775, untuk menempatkan buku dan koleksi puisi yang jarang ditemui dalam bahasa Arab dan Parsi. Kemudian rumah kebijaksanaan dan kandungannya telah dimusnahkan dalam pengepungan Baghdad pada tahun 1258, meninggalkan sangat sedikit buku bukti arkeologi untuk rumah kebijaksanaan, sehingga kebanyakan pengetahuan tentangnya diperoleh daripada karya ulama kontemporari era seperti sebagai Al-Tabari dan Ibnu Al-Nadim. Kekurangan bukti fizikal menyebabkan beberapa orang mempersoalkan kewujudan rumah kebijaksanaan. Dalam gambar kita tengok ulama di perpustakaan Abbasiyah, ilustrasi oleh Maqamat Al-Hariri oleh Yahya Al-Wasiti. Kemudian contoh manuskrip ilmiah terawal berasal dari zaman Abbasiyah. Nombor 3 pula, pemulihan pengetahuan Alexandria. Sebilangan pemikir dan saintis zaman pertengahan yang hidup di bawah pemerintahan Islam memainkan peranan dalam menyampaikan sains Islam kepada barat Kristian. Di samping itu, tempoh itu menyaksikan pemulihan banyak pengetahuan matematik, geometri dan astronomi Alexandria seperti Euclid dan Claudius Ptolemy. Kaedah matematik yang dipulihkan ini kemudiannya dipertingkatkan dan dibangunkan oleh sarjana Islam yang lain, terutamanya oleh saintis Parsi Al-Biruni dan Abu Nas Mansur. Orang Kristian, khususnya Kristian Nestorian, menyumbang kepada tamadun Islam Arab pada zaman Umayyad dan Abbasiyah dengan menterjemah karya ahli falsafah Yunani ke bahasa Syria dan selepas itu ke bahasa Arab. Nestorian memainkan peranan penting dalam pembentukan budaya Arab dengan Akademi Kondishapur yang terkenal pada zaman akhir Sassanid, Umayyah dan awal Abbasiyah, terutama 8 generasi keluarga Bukhtisyunius. Nestorian berkhidmat sebagai doktor persendirian kepada khalifah dan sultan antara abad ke-8 dan ke-11. Algebra telah dibangunkan dengan ketara oleh saintis Parsi Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi pada masa ini dalam teks mercu tandanya Kitab Al-Jab wal Muqabalah, dari mana istilah algebra berasal. Oleh itu, beliau dianggap sebagai bapa algebra oleh setengah orang, walaupun ahli matematik Yunani Diopantus juga telah diberi gelaran ini. Istilah algoritmi dan algoritma berasal daripada nama Al-Khwarizmi yang juga bertanggungjawab untuk memperkenalkan angka Arab dan sistem angka Hindu Arab di luar benua kecil India. Saintis Arab Ibnu Al-Haytham iaitu Al-Hazin mengembangkan kaedah saintifik awal dalam Book of Optics 1021. Perkembangan kaedah saintifik yang paling penting ialah penggunaan eksperimen untuk membezakan antara teori saintifik bersaing yang ditetapkan oleh orientasi umumnya empirical yang bermula di kalangan saintis Muslim. Bukti empirikal Ibnu Al-Haytham tentang teori
intromisi cahaya iaitu sinar cahaya memasuki mata dan bukannya dipancarkan oleh mereka adalah amat penting. Al-Hazin adalah penting dalam sejarah kaedah saintifik, terutamanya dalam pendekatannya terhadap eksperimen, dan telah dirujuk sebagai saintis sejati pertama di dunia. Okay, so di sini ada gambar butiran daripada Raphael, The School of Athens, dianggap mewakili Donato, Brahmin sebagai Euclid. And lagi satu gambar Ptolemy the Alexandria seperti yang digambarkan dalam ukiran abad ke-16. Okey. Penyampaian Hayran Al-Biruni pada Tempus Soviet 1973 dan Abu Nasir Mansur Ibnu Ali Ibnu Iraq. Okey, seterusnya penterjemahan karya Yunani. Okey, dekat sini ada satu gambar Paiderin Nestorian dalam perarakan pada abad Palma dalam lukisan dinding abad ke-7 atau ke-8 dari sebuah gereja Nestorian di Hosho, China. Okey, seterusnya tinggalan universiti di Bandar Purba Gandeshapur. Okey, untuk pembangunan algebra, di sini ada Diopantus dari Alexandria dan pinggan besi dengan susunan 6 segi 4 sama ajaib dalam nombor Parsi Arab dari China bertarikh pada dinasti Yuan 1271 hingga 1368. Dan patung Al-Khwarizmi yang membawa astrolabe di Universiti Amir Kabir, Tehran, Iran. Dan seterusnya halaman tajuk abad ke-9. Okey, ini adalah perkembangan kaedah saintifik iaitu Al-Hazin Hassan Ibnu Al-Haytham. Dan yang lagi satu ialah muka depan untuk buku optik Ibnu Al-Haytham. Okey, untuk perubatan. Okey, perubatan dalam Islam abad pertengahan dalam bidang sains yang maju khususnya semasa pemerintahan Kerajaan Abbasiyah semasa abad ke-9, Baghdad mengandungi lebih 800 doktor dan penemuan hebat dalam pemahaman anatomi dan penyakit telah dibuat. Perbezaan klinikal antara campak dan cacar telah diterang pada masa ini. Saintis dikenal Parsi Ibnu Sina dikenali oleh Barat sebagai Avicenna menghasilkan risalah dan karya yang meringkaskan sejumlah besar pengetahuan yang telah dikumpul oleh saintis dan sangat berpengaruh melalui ensiklopedia The Canon of the Medicine and the Book of Healing. Karya beliau dan ramai lagi secara langsung mempengaruhi penyelidikan saintis Eropah semasa Renaissance. Okey, dalam gambar kita dapat nampak ialah portrait Avicenna pada Tempus Iran dan The Canon of Medicine versi Parsi di makam Avicenna di Hamedan. Okey, astronomi. Okey, astronomi dalam Islam zaman pertengahan telah dimajukan oleh Al-Bahtani yang meningkatkan ketetapan pengukuran precision paksi bumi. Pembutulan yang dibuat kepada model geosestrik oleh Al-Bahtani perlu rujukan Averroes, Nasir Al-Bidin Al-Tusi, Muhyiddin Urdi dan Ibnu Al-Satir kemudiannya dimasukkan ke dalam model heliocentric Copernican astrolabe atau walaupun pada asalnya dibangunkan oleh orang Yunani, telah dibangunkan lagi oleh orang astronomi dan jurutera Islam dan seterusnya dibawa ke Eropah zaman pertengahan. Okey, ini adalah kesan artis moden tentang Al-Bahtani yang memegang astrolabe. Dan ini juga ialah model heliocentric daripada Nicolaus Copernicus di Valus Nibus Orbium Coelestium.
Okey, seterusnya ialah teknologi. Okey, tentang teknologi dalam kerajaan Bani Abbasiyah menerima pakai perbuatan kertas dari China. Penggunaan kertas merebak dari China ke zaman Khalifah pada abad ke-8 Masihi dan tiba di Al-Andalus iaitu Spanyol Islam dan kemudian seluruh Eropah pada abad ke-10. Ia lebih mudah untuk dihasilkan daripada kertas, kurang berkemungkinan retak daripada papirus dan boleh menyerap dakwat, menjadikannya ideal untuk membuat rekod dan salinan Al-Quran. Pembuatan kertas Islam telah mencipta kaedah barisan pemasangan manuskrip penyeliaan tangan untuk menghasilkan edisi yang jauh lebih besar daripada mana-mana yang terdapat di Eropah selama berabad-abad. Dari Abbasiyah lah seluruh dunia belajar membuat kertas daripada linen. Pengetahuan tentang serbuk misiu juga telah dihantar dari China melalui Khalifah di mana formulir untuk kalium nitrat tulen dan kesan serbuk meletup mula dibangunkan. Okey, dalam gambar ni kita nampak seteria beliau dinasti Tan Cina, buku dicetak bertarikh tertua di dunia ditemui di Dunhuang dari 868. Okey, potongan kayu yang menggambarkan 5 langkah mana dalam pembuatan kertas Cina kuno dari 1637, Tiongong Kai Wu dari dinasti Miang. Ini adalah serbuk barut, formulir bertulis yang paling awal diketahui untuk serbuk misiau dari Wujiang Zhonghua pada 1444. Letusan petir awan terbang menembak bom petir dari Huang Longjiang. Okey. Kemudian telah dibuat dalam pengairan dan pertanian. Kemajuan telah dibuat dalam pengairan dan pertanian menggunakan teknologi baru seperti kincir angin, penanaman seperti dalam badan dan buah sitrus dibawa ke Eropah melalui Al-Andalus. Dan penanaman gula secara beransur-ansur diterima pakai oleh orang Eropah. Selain sungai Nil, Tigris dan Euphrates, sungai yang telah dilayari dalam jarang berlaku. Jadi pengangkutan melalui laut adalah sangat penting. Sains penyalaran sangat maju menggunakan sektan asas dikenali sebagai akmal. Apabila digabungkan dengan peta terpincir tempoh itu, penyalaran dapat berlayar merentas laut dan bukunya menyelurusi sepanjang pantai. Klasik Abbasiyah juga bertanggungjawab untuk memperkenalkan semula 3 kapal dagang bertiang besar ke Mediterranean. Nama Caravel mungkin berasal daripada kapal Arab terdahulu yang dikenali sebagai Karib. Perdagangan Arab menguasai perdagangan di Lautan Hindi sehingga kedatangan Portugis pada abad ke-16. Hormuz adalah pusat penting untuk perdagangan ini. Terdapat juga rangkaian laut perdagangan yang padat di Mediterranean di mana negara-negara Islam berdagang antara satu sama lain dengan kuasa Eropah seperti Venice dan Genoa. Jalan setera melintasi Asia Tenggara melalui Khalifah Abbasiyah antara China dan Eropah. Okay, ini adalah pengairan dan pertanian. Ini kincir angin adalah antara ciptaan Abbasiyah dalam teknologi. Apa yang dipercayai sebagai gambar yang paling tepat tentang travel lewat dipaparkan pada abad ke-16 Retabolo de Santa Auta. Kini di Museum Seni Purba Negara di Lisbon. Ini adalah sektan. Okey, tenaga hidro. Okey, jurutera dalam Khalifah Abbasiyah membuat beberapa kegunaan industri tenaga hidro yang inovatif dan penggunaan industri awal tenaga pasang surut, tenaga angin, petroleum terutamanya melalui pengulingan menjadi minyak tanah. Kegunaan industri kincir air di dunia Islam bermula pada abad ke-7 manakala kilang air, beroda mendatar dan beroda menegak kedua-duanya digunakan secara meluas sejak sekurang-kurangnya
pada abad ke-9. Pada masa Perang Salib, setiap wilayah di seluruh dunia Islam mempunyai kilang yang beroperasi dari Al-Andalus dan Afrika Utara sehingga ke Timur Tengah Asia Tenggara. Kilang-kilang ini melakukan pelbagai tugas petani dan perindustrian. Jurutera Abbasiyah juga menggunakan mesin seperti pam yang menggunakan aci engkol, menggunakan gear dan kilang mesin penjana air dan menggunakan empangan untuk memberi kuasa tambahan kepada kincir air dan mesin penjana air. Kemajuan sedemikian membolehkan banyak tugas perindustrian yang sebelum ini didorong oleh oleh buruh kasar pada zaman dahulu untuk jenterakan dan digerakkan oleh jentera sebaliknya dalam dunia Islam zaman pertengahan. Telah dipertikaikan sebagai penggunaan industri kuasa air telah merebak dari Islam ke Sepanyol Kristian, di mana kilang penuh, kilang kertas dan kilang tanpa direkod buat kali pertama di Catalonia. Ini adalah gambaran kilang air Afghanistan yang difoto semasa perang Anglo-Afghan kedua 1878 sehingga 1880. Kilang air segi empat tepat mempunyai bumbung, jerami dan reka bentuk tradisional dengan rumah kilang melata kecil yang dibina daripada batu atau mungkin bata lumpur. Ini adalah gambaran pam penaikan air yang dikuasakan oleh mekanisme engkol dan roda pengambung Geo Andreas Bockler pada 1661. Dan ini adalah gambar terakhir iaitu ilustrasi menunjukkan jam air yang diberi kepada Charlemagne oleh Haruna al-Rashid. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.